kepada Fadilatul Akh, Fadilatul Ustaz Haslin di atas pencerahan tentang fungsi masjid yang mana terlalu luas yang boleh kita diminasikan tentang fungsi masjid pada komuniti masyarakat. Dan Alhamdulillah tabung masih gerak. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, berlumba-lumba lah untuk menderma, berlumba-lumba lah untuk melakukan amal kebaikan. Sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Haslin seperti tadi, bukan sahaja manusia, bukan sahaja kita sahaja nak menderma pada malam ini, tapi kita berebut-rebut, kita sedang berebut-rebut dengan jin di belakang sana. Jadi pastikan kita dapat menderma awal daripada makhluk-makhluk Allah yang lain di belakang sana. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, Alhamdulillah kita dah pun masuk pusingan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, soalan pusingan yang kedua untuk ahli panel yang pertama. Tadi Ustaz Haslin ada menyebut tentang peranan masjid kepada anak-anak muda, kepada remaja. Maknanya masjid kena ada skill, kena ada formula macam mana nak tarik golongan muda. Kerana rata-rata kalau kita lihat di masjid, kalau tok imam tak ada, Bilal yang azan itulah yang jadi imam. Kalau tak ada imam, Bilal lah yang jadi imam. Kalau tak ada Bilal, imam dan Bilal sahaja yang ada. Tetapi jarang kita tengok masjid diimarahkan oleh rata-rata masyarakat di setiap lapisan masyarakat, tua ataupun muda. Jadi untuk soalan seterusnya, kerana kita mahu bukan sahaja yang mengimarahkan masjid adalah di kalangan orang-orang yang kita kata berumur, tapi fokus kita lebih daripada itu, iaitu kita nak tarik golongan muda untuk datang ke masjid bersesuaian dengan hadis Nabi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut satu hadis menyebut tentang keistimewaan golongan pemuda, golongan remaja yang mengimarahkan masjid. Allah suka orang-orang tua, orang-orang yang berumur datang ke masjid. Tapi ingat, Allah lebih suka dan Allah lebih sayang bagi remaja-remaja golongan muda yang datang ke masjid. Nabi sebut di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atun yuzillullahu fi yaumil qiyamah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Di mana di akhirat esok ada 7 golongan VVIP yang akan didudukkan di bawah satu naungan Allah Subhanahu wa taala a'lam. Yang mana di akhirat tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Siapakah golongan VVIP ini? Salah satu daripada 7-nya ialah rajulun kana qalbuhu yata'allaqu bil masajid, iaitu golongan pemuda-pemuda yang hati mereka selalu melekat, selalu terikat dengan masjid. Sibuk macam mana kita, jauh macam mana kita nak pergi, tapi bila masuk je pukul 12.30, azan pukul 1.10 dah berdebar-debar di hati. I supposed to go there before 12 o'clock. Macam mana sibuk, jauh pergi mana pun, tapi ingat nak solat. Ini antara mereka yang mendapat naungan Allah. Jadi untuk soalan seterusnya pada ahli panel kita yang pertama, Ustaz, pencerahan, minta pencerahan daripada Ustaz dan pesanan untuk anak-anak remaja kita untuk mengimarahkan masjid, kerana di sana ada keutamaan dan kelebihan keistimewaan untuk mereka. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita masuk pada pusingan kedua dan mungkin rumusan daripada apa yang kita telah bincangkan tadi tentang peranan fungsi masjid. Dan pada round yang kedua, tanggungjawab saya untuk mengajak orang yang namanya muda untuk datang ke masjid. Sebab apa pengerusi mengutarakan permasalahan tersebut? Sebab pada hari ini orang muda terlalu tak ada dekat masjid. Seolah-olah masjid hanyalah tempat untuk orang tua yang nak mati, kata dia. Sedangkan peranan dia tidak mahu datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan sepotong ayat dari ayat Quran Suratul Nahli ayat yang ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah kata pada akhirnya la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'lamuna syai'a, yang pada awal kita tak tahu apa-apa langsung. Ada kita beranak minta handphone, kakak anak kau beranak, mak handphone, tak ada. Ada mak kau, anak kau beranak dia nyanyi dan tenggek-tenggek daripada Jelobu ke Negeri Bongit. Tak ada, dia tak ada buat. La ta'lamuna syai'a. Kita adalah manusia yang tak kerti apa, senang cerita. Lalu di atas pemprosesan yang diberi oleh Allah, wa ja'ala lakumus sama' wal absar wal afidah, maka sistem pemprosesan kehidupan manusia Allah beri kita reti. Pada hari ini tuan-tuan, untuk mendatangkan anak-anak muda ke masjid tak susah. Dia memerlukan kepada petugas. Nak ngajak orang muda pergi masjid, kita ada petugas. Siapa? Bapa. Hari ini banyak saya pergi ceramah, ustaz pergi ceramah, banyak orang tua. Bapa datang. Mana anak? Rumah. Buat apa? Handphone. Buat apa? Laptop. Buat apa? Nyanyi. Kalau aku kaya, kata dia, aku gajikan Sumaka. Dia panggil aku sir, aku panggil dia ke, kata dia. Orang turun mengaji, tak nak macam tu. Kita bina gerak tuan-tuan. Sebagai bapa, bawa anak datang masjid. Ni mana anak tak ada. Bini orang rumah. Aku cakap Melaka pula bini, sebab aku belajar orang Melaka. Kan, orang Melaka dia tak panggil isteri, dia panggil bini, kata dia. Baca lembut, kita kata kasar. Isteri tak bawa ke masjid. Kita petugas yang utama tuan-tuan untuk bawa anak ke masjid. Ni remaja. Dahulu kita pergi masjid, kenapa? Dulu tak ada hiburan alternatif macam sekarang. Hiburan kita semua masjid apa? Marhaban. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Oh gitu, lulu. Sekarang kita salam. Kau tanya budak-budak, bukan budak, bayar aku budak lagi. Gitu. Ini dulu. Bukan dulu. Ini dulu kaedah dia. Dan pada hari ini tuan-tuan sidang jemaah sekalian, apa yang kita harus buat? Kita perlukan petugas-petugas ini gerakkan masjid, adakan kelas pengajian Al-Quran di masjid pada waktu maghrib. Ni kenapa tak nak buat? Ganggu ceramah. Siapa dia nak ganggu? Buat kat luar. Barulah budak ada. Ni kau tak buat program, mana ada budak? Budak tak nak datang masjid. Dia lepak tu lagi ramai. Aku banyak kali datang ceramah di mana-mana, di mana tempat pun. Kita tengok budak-budak lebih suka lepak kedai kopi pasal ada bola waktu itu. Pasal ada hiburan yang menyebabkan hati tertarik dengan perkara tersebut. Tapi kalau kita boleh buat tuan-tuan, bawa. Saya tanya tuan-tuan, kenapa budak-budak berserban ni? Ada kau tengok kaki dia tergeletik. Tak jumpa. Pasal diajar tentang adab untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Cuba anak kita yang baru lepas berongkeng tu duduk dekat majlis ni, kau tengok dia gelisah. Mak, balik cepat. Leceh, ustaz tu membebel, telinga terbakar. Kata dia, panas. Leceh ustaz tu, terbakar ni. Bila ceramah ramai terbakar. Walaupun namanya bakar, macam cendol bakar Kuala Selangor. Bang, mana cendol bakarnya? Tak, cendol tak kubakar, nama aku bakar. Kan? Kau tengok murah cendol dia. Mak orang miskin free, OKU free, macam tu. Kenapa? Fungsi ini kita buat program. Kita adakan majlis marhaban. Budak-budak ni dia nak main bola, main dalam masjid tak boleh ke? Kita ada padang dekat. Ingat, se-AJK masjid main bola sama mereka. Banyak aku ketua kampung tak main bola, main. Main badminton main. Biar tak reti tak apa, jadi join. Sebab apa?
ada masanya kita nak ajak budak yang liar ini duduk dalam masjid. Kita nak gali kubur, kita tua terketik-ketik, boleh gali kubur? Tak boleh. Budak, kadang budak pakai rantai. Kadang bila ada isu tentang sensitiviti masjid, orang hina masjid, kadang orang masjid takut. Tengok bila kita buat cegah maksiat, tuan-tuan. Orang telefon, Ustaz, ada maksiat. Dia tengok daripada tingkap orang buat maksiat. Patutnya dia pergi cegah, dia tak nak cegah. Kita kata, Ustaz, mana tak? Ada maksiat. Oh, laju dia. Orang yang pakai rantai, budak pakai rantai, lebih faham pada kita yang pergi masjid nak cegah maksiat yang berlaku di dalam kampung dia, sensitiviti dia. Cuma yang dia tidak ada, nak datang masjid untuk menjadi manusia yang beriman. Jadi buat kelas yang ada di luar, kita buat lelaki dan perempuan. Saya beritahu tuan-tuan, benda ni kita buat, akhir sekali kita nampak budak dah ramai datang masjid. Hatta bila Pak Imam salah, kita train budak boleh tegur Pak Imam. Ni jadi tempat aku. Didik tuan-tuan, budak ni 6 tahun boleh hafal sampai surah Wadduha. Kita imam kampung kalau dapat Wadduha dah boleh jadi imam tarawih. Macam tu. Sekali dia baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha, sakut. Budak kecil, wa akhrajatil ardu asqalaha. Pak Imam kata, eleh budak. Kan? Lepas tu tak sambung tak boleh. Dalam budak tu selama dia bercelah-celah, wa akhrajatil ardu asqalaha, lapak cik, kata dia. Gitu. Sebab apa? Kita retikan dia. Sebab itu kita lahirkan generasi remaja. Saya beritahu sedang Nabi suka remaja. Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna, dia kata lahirkan generasi remaja, fahamkan mereka pada agama, kerana kamu orang muda adalah petugas untuk sinar kehidupan Islam di masa akan datang. Bayangkan anak-anak sekalian, kawan-kawan yang muda ada kat sini. Hari ini kita lihat zaman dahulu, ya, ayah kita miskin, ngarit, petik kopi, petik kelapa, kelopok, degan. Aku pun orang Gelor kat kampung, aku cuba tanya kawan-kawan aku, dia tanya aku, bukan Ustaz Asri, mat kelapa. Gitu. Pakar kopi kelapa se-Nusantara di kawasan apa? Tu di kawasan ini, apa Jugra ni. Macam tu. Orang panggil gelaran. Dengan ini, maknanya kita nak harapkan supaya apa? Generasi pemuda ni sidang jemaah sekalian, untuk apa? Untuk ganti apa yang ada pada waktu ini. Macam Ustaz cakap tadi, cuba orang muda jadi imam, orang dengar lain. Tengok Pak Arab datang, dia tengok orang Malaysia, dia kagum. Orang dia tengok, oi, baca Quran bagus, cakap Arab tak pandai. Jadi imam dekat Masjid Besi, bila salah Al-Baqarah, senyap orang nak tegur. Tapi bila Yasin, satu masjid bengong, ya kan? Pasal apa? Keyasinan kita itu menyebabkan dah berpuluh tahun hafal kita suratul Yasin. Kerana apa? Pada tiap-tiap malam Jumaat ditarbiyah keyasinan ini sebagai satu kewajipan bagi umat Islam. Jadi kita train orang muda, jangan tak datang. Jangan hanya sekadar datang masjid bila mana ada permasalahan berlaku kepada keluarga. Ustaz, bapa mati, ayah bawalah, macam mana nak mandi, datang masjid. Tuan-tuan, maknanya kita datang supaya apa? Saya tanya mak ayah, ya, mak ayah, kerana apa nak jadikan pemuda ni? Nak tak tuan-tuan mati hari ini, sedangkan anak muda tuan-tuan dalam keadaan halit bata pun tak tahu. Nak? Akak nak anak tak hati ngaji? Semua keleng tak nak. Tapi kenapa nak kau tak hati ngaji? Pasal kau tak nak hantar ngaji. Itu cerita dia. Jadi hantar supaya apa? Generasi yang ini tak ketinggalan dengan agama. Takkan zaman dulu orang dah tak reti nak membaca Quran tinggi, dia sanggup hantar. Kami ni tuan-tuan di Balai Dakwah di Selangor pada tahun 84 tu, Balai Dakwah satu-satu alternatif yang ada. Hari weekend, satu Ahad, pergi sana. Tu zikir orang kata sesat. Aku ingat lagi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oh, jamlah, kata dia. Aku ingat zaman tu lagi.
Kalau kiamulan mengong kepada ni, langgar dinding, tum, tergolek ke bawah. Pasal dulu dia punya bangunan atas tu tempat pentarbiah alamu, tu papa sedar Ustaz Asli ngajar aku gitu. Masa gitu. Pergi pula Darul Atik tu Ustaz Ghazali lagi garap. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad. Tu sebab apa? Nak memproseskan jiwa-jiwa anak muda, itu aja tempat yang kita ada. Dan hari ini setelah timbulnya bermacam-macam program, timbulnya banyaknya mahatafis, kita lihat pada hari ini orang muda terpaksa kita kepung di pusat-pusat pengajian sehingga mereka datang masjid. Kerana apa? Fungsi masjid pada hari ini dipahami oleh masyarakat yang saya beritahu tadi adalah masjid menjadikan anak mereka jahat. Bulan Ramadan tak ada mak bapak berani hantar anak ke masjid. Ustaz, masjid ni lah punya pasal anak aku belajar seuku, kata dia. Sebab apa? Kau tak datang sama dengan dia. Dia tengok bapak tak ada lah, ni orang tua ni, itu bukan bapak aku, kata dia. Kita kepung hari ni, barulah kita bawa ke masjid. Budak-budak ni kita kepung ni. Budak kita tengok Darul Fakir, budak Bustanul Arifin, budak-budak saya kepung. Saya hanya bagi malam Jumaat tu datang masjid, sebab kita nak fungsikan kepada mereka, jangan jauh kehidupan kamu dengan masjid dan rumah-rumah Allah. Sebab apa? Kalau mereka jauh, generasi mana yang nak jadi imam besok? Sekurang-kurangnya inilah generasi yang kita nak lahirkan. Oleh itu saya beritahu orang muda, kadang-kadang saya tengok kamu boleh bersengkang mata dalam nak menegakkan memacak bendera masa pilihan raya. Semangat kerana Islam, kata dia. Semayang subuh dah, dia pelik tu. Kita semangat, tapi kenapa semangat tak disalurkan ke tempat yang betul? Masjid. Fungsikan balik peranan ni dekat masjid. Sebab itu saya beritahu, Allah jadikan kita tak reti dengan reti, maka Allah kata inilah tempat untuk kamu menjadi manusia yang reti kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu orang perempuan, ya, orang perempuan ni, anak-anak muda tolong ya, jangan kakak-kakak umur yang ni kita tak nak datang masjid. Saya tengok hari ni gajian datang masjid bila ada program marhaban. Saya tak salahkan nak belajar marhaban. Mana satu wajib marhaban dengan Quran? Quran yang wajib tak belajar Quran, belajar marhaban. Kan senang. Ini tak ambil Quran hulu kilir. Bukan ambil Quran hulu kilir, ambil marhaban, hulu ke hilir diusung. Dan bawa program tak salah. Tapi ingat, Quran adalah yang asas. Sebab itulah Quran kalau kita baca pada apa yang dipahami. Tengok Asyahid Imam Hasan Al-Banna, Al-Quran Dusturuna. Nak jadikan Quran perundangan dalam hidup, dia buat usrah, dia buat program, jadikan Al-Quran mata pelajaran asas dalam kehidupan. Sebab itu Kak, jangan, sebab itu saya beritahu, ini statistik, ya, statistik. Sehingga sekarang sidang jemaah sekalian, saya ada 6 biji mahat yang saya buka. Saya ajak guru-guru agama. Kata Ustaz, zaman Ustaz bukan bidang tapis, nak buka mat tapis. Memang aku bukan bidang tapis, engkau bidang tapis. Tolong aku untuk didik generasi ini supaya jadi hafizah, jadi hafiz kepada budak-budak yang sayang kepada Al-Quran. Sehingga sekarang saya mohon pada mak bapak, kalau anak dapat 5A, hantarlah ke aku. Ni 5C, 5E, 5D. Tahu 5A. Oh Ustaz, no, asrama penuh. Kan? Kita memerlukan kekuatan akal pada waktu ini. Sebab budak cerdik, dia berfikir. Ini yang kita perlu. Kami perlukan budak cerdik pada hari ini. Sebab itu saya kata, aku nak generasi yang kita didik ni, saya punya mak tahfiz berkemahiran. Ada bidang mekanikal, ada bidang jahitan pakaian lelaki dan perempuan. Nak tempah, jumpa lepas pada ini. Kalau tempah yang banyak, boleh tengok kilang yang mana lahir daripada generasi-generasi budak yang hafal Quran. Kulineri, sebab tu kau tengok tu yang depan-depan ni semua anak murid aku yang perempuan. Kau tengok badan dia, ada kuah-kuih. Semua tembang. Sebab makan banyak, makan cukup, gitu. Maknanya ini kita nak ni kan. Sebab itu saya punya statistik hari ini, kenapa anak pandai tak nak hantar hafal Quran, kenapa anak yang tak pandai nak dihantar tempat aku.
Ada setengah tu hantar anak yang dah tak boleh dididik. Tak boleh dididik, hantar tempat aku. Kata ini pusat pembuangan sampah di musim ini. Tolong, jangan, inilah persepsi kita pada masjid, inilah persepsi kita kepada institusi-institusi agama yang ada. Maka sampai bila tuan-tuan Islam nak maju? Lambat. Oleh itu kalau nak cepat, maknanya kita gembeling tenaga. Tak apalah kalau itu tuan-tuan kata, Ustaz, tapi mahal, 350. Masjid punya peranan, Ustaz cakap tadi apa? Tu kutip duit tabung, sponsor anak karya kampung untuk masuk mana-mana mahatafis. Sponsor. Kami sponsor di Thailand. Hari ini balik, kita dapat hasil. Budak tu boleh jadi imam, menelih air mata orang tu. Dulu aku kutuk engkau Kim, pergi apa? Ini bukan Haji Mustaqim, ketua kampung Kelantan. Kau kata aku kutuk dia. Dia mau kenal Mustaqim juga nama dia. Mustaqim ni dihantar ke Thailand sebab dia nak ngaji. Dekat sini tak boleh, geng dia ramai, dia WhatsApp, hilang lari. Atau Thailand tak berani lari pasal ada AK-47 tu, dia takut. Dalam masa 2 tahun dia pergi, dia balik jadi imam. Orang yang kutuk dia pada hari ini, buat apa kau pergi duduklah sini? Tiba-tiba dia balik boleh jadi imam, meleleh air mata. Berkat apa? Hasil perkongsian yang kita perolehi, kita sponsor untuk jadikan. Yang guna siapa? Kita balik nak guna budak-budak ni untuk menggantikan kita pada generasi Islam yang akan datang. Macam saya jadi kolek, kan? Kena pula kalah besok, aku dah tentulah bakal kena gam. Mana boleh masuk sekolah masjid, tapi aku tak kisah, aku redah aja. Kau bagi tak bagi, aku redah aja. Ni cinta aku pada masjid, aku tak dapat lagi ni. Minta ustaz bagi pula giliran depan ni kat masjid Bandar. Gitu. Maknanya ini, maknanya lahirkan generasi untuk kita lahirkan manusia yang akan menggantikan tempat kita di suatu masa yang akan datang. Rumusan yang saya boleh ambil, saya beri harap kepada sidang jemaah sekalian, tahap kesedaran harus ditingkatkan. Allahu ghayatuna, kita kena agungkan. Ingat apa-apa pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Ingat kerana Muhammad qudwatuna, itulah suri tauladan kita yang membawa kita kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat Al-Quran dusturuna ini. Ingat yang Nabi turun, Nabi pandu manusia. Tempat panduan untuk Nabi gerakkan manusia adalah institusi masjid itu sendiri. Maknanya orang muda diperlukan untuk keagungan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang halal jelas, yang haram jelas. Jangan kau kata, Ustaz, cara nak meramaikan masjid adakan majlis kugiran. Itu aku tak terima. Boleh tak? Maknanya itu, maknanya kita buat, kita memang nak solid dengan Islam. Nyanyian burdah macam tadi cakap, anak-anak ke apa ke kan, sepohon kayu ke apa kan, kalau mati ke dan sebagainya, untuk kita ganti generasi yang ada yang muda ni. Tolong, kerana kita lah yang akan menggantikan generasi yang tua-tua yang ada pada waktu ini. Saya akan berundur, yang mana sekarang yang uzur pun telah berundur, dan ada yang telah pun meninggal dunia dan sebagainya. Jadi kakak, saya pesan pada malam ini sebagai rumusan, malam ni balik duduk menung, jangan balik duduk kok melalak lagi. Duduk menung, macam mana saranan yang kami bagi pada malam ini, ambilkan inisiatif supaya start malam besok, paksa jawatan kuasa masjid cari guru Al-Quran untuk diajar anak-anak di hadapan ini untuk membaca Al-Quran. Kalau tak ada guru yang kata orang murabi yang elok, cari mana-mana yang boleh untuk asas. Takkan kau nak suruh Ustaz Aslin ajar dia alif, ba, ta, sa, mana dia nak? Dia sampai, dia lagu. Bila kau dah pandai, apa dia Ustaz Aslin? Dia bawa lagu Bollywood dalam bacaan Al-Quran. Abang betul. Ini kawan, Ustaz tolong datang ajar Quran. Kawan kita melahirkan. Maknanya ini kaedah. Kita ada orang alif, ba, ta, sa, ja, kan. Kita dulu pun aku mengaji dengan Tok Ulung Seman. Tu tak tahu huruf ha. Kau tahu dia dendanya aku kat mana? Tu duduk di dalam gerbang itik. Tu reti sebut ha. Tu tak reti sebut ko kan. Kalau kawan aku Jawa kan pernah ko semua boleh kan. Apa bab dia Jawa, dia memang isti'alah dia kuat. Kita jarang macam tu.
Maknanya dikawarkan apa? Tu apa ayam berkokok pagi hari. Aku kat pekan dah tak ada ayam berkokok dah. Jam aku berkokok. Maknanya kita masih ada. Itu rokok kan. Itu rokok macam tu. Nyawa tak sampai. Sebab itu untuk guru dulu dia buat kolam. Sebab apa? Direndamnya kau supaya nyawa panjang. Sebab apa? Untuk menggantikan generasi dia. Dia buat pada suatu masa dulu. Dan kita pada waktu ini gantikan tempat dia setelah dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau guru marhaban kau tu Pak Kuyuk gaji yuk. Itulah aku tengok dengan kaki dia yang tak apa-apa sihat, dia ke hidup. Sampai ke ni dia suruh dia ngajar marhaban zaman dahulu. Habis dihusung orang ke mana-mana. Maknanya ini sebab apa? Dia latih kita untuk menggantikan generasi dia yang akan hilang, dan kitalah yang akan menggantikan dia. Hari ini kita tak pupus untuk cari pemain bola. Selama tahun ni bajet tak banyak, lain semua nak lari tempat lain, kan? Hari ini kita tak pupus nak mencari penyanyi, tak pupus. Kau tengok mana mak bapak menangis tu, anak tak dapat untuk rehearsal bola dia. Tak dapat menangis, anak tak dapat dimai. Tapi anak tak kerti ngaji. Kata kau. Itu gelak kau. Pasal anak tak kerti ngaji. Tapi ingat, kau akan menangis suatu masa nanti bila nak mati. Alamak, ya Allah, anakku tak kerti mengaji, kerti menyanyi. Baru itulah kau sedar bahawa mana yang satu salah, mana yang satu silap. Jadi sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya seru balik ni, ubah persepsi kehidupan kita. Mulai pada esok kau belajarlah membaca Al-Quran. Kalau anak kau tak ada, kau belajar dulu. Macam tu. Hari ini orang nenek tua pun buat kelas Al-Quran, ramai pelajar masuk. Cara nak upgrade, insya-Allah saya akan ada kuliah setiap bulan. Kita akan ajar cara nak upgrade sistem-sistem pendidikan di dalam masjid ini. Cuma kita memerlukan petugas bekerjasama, maka disitulah dapat kita lahirkan generasi-generasi muda untuk menggantikan tempat kita di masa akan datang. Ya, jangan orang muda je, orang tua yang tak ada tinggal haji pun datang sekali. Tak apalah tak malu. Tak apa kalau malu, kita ngaji bawa pokok kelapa sawit. Jangan duk mocok bawa kelapa sawit tau. Duduk ngaji bawa kelapa sawit, tak ada masalah. Ya, kita pendakwah boleh ajar mengaji di dalam sampan. Ketika mana nak menjaring ikan dekat, turun pakai pelanang bawa Quran, bawa kitab tazkirah dan sebagainya. Ini peranan pendakwah yang ada pada waktu ini. Gunakan semaksimal mungkin ustaz yang ada. Ketika mana sekarang ni kita dah ada meeting, kita dah ada institusi pengajian yang mesti ada guru, ustaz, ustazah yang ada di sini, dan gunakan mereka untuk memajukan Islam di bumi Jugra ni, di bumi mungkin Bandar Jugra ini, supaya akan datang kita akan lihat bagaimana zaman Sultan Sulaiman Malaysia yang boleh mengarang kitab tauhid, satu-satunya sultan yang kita agungkan. Kerana apa? Mampu untuk mengarang kitab tauhid. Itu yang tuanku sayang tu. Banyak-banyak sultan Selangor tu yang aku bangga. Maknanya gitu. Yang lain pun aku bangga juga. Kalau dia jadi imam, lagi aku bangga. Gitu. Jadi mudah-mudahan fahamkan balik mibah minda, maka disitulah kita akan dapat secara kesimpulan dia ialah kakak gembelengkan tenaga semua masyarakat. Tak kira apa pahaman kau ke apa itu, cuma kita nak generasi anak-anak pada waktu ini dilatih semula macam mana zaman kita dahulu dengan kelas pengajian, walaupun daif dan sebagainya, tetapi melahirkan para imam, para hufaz yang ada pada waktu ini. Ya, jadi kita nak bukan seorang dalam satu rumah tangga, kita nak semua termasuk mak bapak dia juga menghafal Al-Quran dan sebagainya. Saya rasa sekarang itu ustaz, kesimpulan kita inilah round kedua, round ketiga tak payah. Macam tu. Kalau ada soalan, tanya Ustaz Aslim. Kalau tanya aku, kan kenyang lagi ni. Keluar macam tu. Jadi wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Asri di atas pencerahan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, begitulah besarnya sumbangan kita, ibu dan ayah, untuk memasjidkan
anak-anak remaja kita, anak-anak didik kita, supaya masjid ini bukan sahaja diimarahkan oleh kita, tapi oleh anak-anak kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, alhamdulillah di kampung kita, di qaryah kita, Masjid Sultan Abdul Samad memang mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita di masjid ada kuliah. Begitu juga di Taman Banting Baru kita ada surau pun penuh dengan kuliah. Setiap hari kita ada kuliah. Di masjid ada, di surau pun ada. Jangan pula dengan sebab banyak packnya jadual kuliah di masjid dan di surau tak datang. Saya bukan tak nak datang Ustaz, tapi kat masjid pun ada, kat surau pun ada. Jadi susah Ustaz nak pilih. Saya nak pergi masjid tapi surau pun ada. Saya nak pergi surau, masjid pun ada. Tak apa, last sekali saya duduk di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tak pergi ke masjid maupun pergi ke surau. Sebab dah disediakan, dijemput untuk tuan-tuan dan puan-puan datang untuk tahan telinga, bukan nak tahan leher. Kita nak raya korban. Allah arahkan Nabi Allah Ibrahim AS untuk tahan leher anak dia sendiri, Nabi Ismail AS untuk dikorbankan. Tapi hari ini kita hanya disuruh untuk tahan telinga sahaja di masjid ataupun di surau untuk dengar kuliah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu peringkat kalau kita sombong dengan Allah, janganlah sampai satu peringkat Allah sombong dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita dah pun berada di penghujung forum perdana kita pada malam ini. Alhamdulillah, soalan yang terakhir kepada Fadilatul Ustaz Haslin. Soalan yang terakhir dan soalan penggulungan. Ustaz, terangkan dan bagi tahu kesan impak positif kepada masyarakat yang mengimarahkan masjid, dan yang keduanya kesan negatif, kesan yang sangat-sangat mudarat bagi masyarakat yang tidak mengimarahkan masjid dan masyarakat yang tidak menghiraukan masjid. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salahuddin, Ustaz Ma'asri, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya pelik juga, besok kan hari Senin tu dah, yang semua ni tak kerja tu. Tengok pelik kan. Ni saya risau. Ustaz Ma'asri dapat mat. Sebenarnya saya ni pertama kali dengan beliau ni. Jadi cakap Masya Allah, sebab dia dah makan. Saya belum, kalau Datuk Seri tak faham, tak tahu lah. Itu dia. Jadi semangat saya rasa jadi takut. Sebab jarang orang panggil gani pena, selalunya pena yang lepas dia diam sikit. Dia yang mana dia, kita adalah selalu gitu. Ini dia doa, aku doa. Naik tempat perempuan aku doa. Masya Allah tuan, semangat sebab dia anak kampung. Wah duduk sini Ustaz. Alhamdulillah. Bagi memang itu balik kampung memang ya. Dalam arpit dia punya juara sekali. Alhamdulillah, ni berkat tuan-tuan, mungkin doa kampung dulu kita tak jangka. Beginilah bagi tahu. Ustaz sebut tadi hiburan dengan semua, sebenarnya sulang balik. Nak menyanyi pun tak salah. Nak mengaji memanglah kewajipan. Tapi masalah hari ini, orang kita mengutamakan benda yang tak sepatutnya diutamakan. Sebab tu Ustaz cakap tadi, marhaban bukan misalkan. Sampai dalam semayang baca macam marhaban. Itu penuh tak sabar berenang. Dibaca apa nama ni ayat, Lau anzalna hadzal Qur'an, begitu. Makmum Allah sudah terlupa makmum tu. Dia ingat marhaban hukumnya sebanyak. Ada juga sekali macam tu. Kuat nom Melayu merhaban. Itu yang Ustaz Abu tanya begitu. Ada seorang tu suka susah dia baca macam saya ingat lagu dia, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Aku dengar macam mana aku dengar. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bukan lagu Sunda apa ni? Ke belakang. Makmum gini, makmum begini. Wasok semayang aku gelak. Batal taubat pun pulang juga. Saya gelak, ya dia cerita betul. Bukan apa gelak dah. Pengalaman dan cakap ni Allah. Sampai jadi macam tu. Tuan-tuan,
baca Yasin imam ngapal sampai kuliah dupuk. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma battum. Ulang balik. Udah lakum tak jumpa. Nampak mereka lebih hebat orang kita ni. Sebab tu saya kata nyanyi tak salah, aku pun nyanyi juga. Sebab nyanyi ni mereka. Sebab tu baru kita buat program TV, kita panggil kumpulan yang jadi apa stiker tu yang jenis percussion tu. Tadi lagu kan ya anak-anak saya juga jadi ahli rakaman, artis rakaman untuk UNIC kan. Kita buat ada belakang insya-Allah tanpa berminat nak beli tiket sedegi tu. Dia buat opportunity dia orang, bukan saya. Macam lagu dia buat apa tu ya hanana kan, ya hanana ya hanana ya hanana tu versi dulu. Zaharatinul muayyad bizuhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Ya hanana makin nari orang gila ni buat lagu tu. Iya sampai rosak sini aku anak buat kerjanya. Dan itu pun ibu dah nyanyi tapi ada manfaat. Jangan menari pula sudah. Ya tengok ni lagu apa tu. Apabila kau kata kau cinta aku. Lagu rosak orang dibuat ni. Ku terkedu tadi yang tak tahu mana nak tuju. Ini cinta remaja, cinta di muka buku.